اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanda orang beragama yang sebenar, 4 perkara, 4 tandaan. Tanda orang beragama yang sebenar, tanda orang beragama yang sebenar ni 4 perkara, 4 tandaan. Ada keempat-empat tandaan ni, ada keempat-empat perkara. Ini orang beragama yang sebenar. Ini baru panggil orang agama. Mana ada keempat-empat perkara ni, apa dia panggil orang yang beragama. Yang mana terdahulu didatangkan takrifan agama. Agama ni apa dia agama ni? Agama ni perhimpunan hukum hakam, ketetapan daripada Allah yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan hukum hakam ni bagi hamba Allah yang mukallaf. Hamba Allah yang mukallaf, yang mana hukum hakam ni diturunkan melalui Rasul kepada sekalian hamba Allah ni untuk kebaikan dan kebajikan hamba tu sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni untuk manusia dapat kebaikan, kebajikan di dunia dan di akhirat. Bukan kata hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah ni Allah ambil manfaat, Allah ambil faedah, tidak. Allah tidak ambil manfaat, Allah tidak ambil faedah, Allah pun tak ada kurang apa-apa pun. Allah tidak ada mudarat apa-apa pun jikalau tidak diturunkan hukum kepada hamba. Jadi hukum ni untuk hamba kebaikan, dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk hamba, untuk kebaikan hamba. Kalaulah hamba tu turut hukum hakam ni, hamba tu akan dapat kebaikan, kebajikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau hamba tu tidak menurut hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah, hamba itulah yang akan menanggung kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala tidak ambil manfaat, dan Allah Ta'ala tidak ada kekurangan pun dari segi ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ni untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ini tujuan diturunkan agama untuk kita. Ini agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila agama ni datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan direct kepada kita, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak agama, kita kena kembalilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi agama ni bukan direct daripada Allah kepada kita. Agama ni diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui Rasul. Jadi kita nak agama kena kembali balik kepada Rasul. Kembali kepada Rasul. Kemudian Rasul tak ada dah masa kitanya. Kita kembali kepada ulama-ulama mu'tabar, warasatul anbiya, pewaris Rasul. Itu kalau nak agama. Rasul tak ada dah, tapi ada pewaris yang bawa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ulama-ulama mu'tabar. Jadi kita kembali pada ulama-ulama mu'tabar. Mana apa? Kita kena belajar untuk memastikan kita ni kenal agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ambil daripada akalan, munasabah, logik, hok kita pak reka situ, bukan agama. Sebab agama daripada Allah melalui Rasul. Jadi kita nak agama kena kembali pada jalan. Jalannya kembali pada Rasul. Rasul tak ada, kembali kepada mereka-mereka yang menjadi pewaris kepada Rasul-Rasul. Maknanya nak agama tidak ada jalan lain melainkan kita kena belajar. Melainkan kalau kita ni dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tak payah belajarlah. Wahyu hanya Rasul. Jadi kita tak ada wahyu daripada Allah, kita nak agama tidak ada jalan lain melainkan jalannya adalah belajar agama yang ada dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mu'tabar, warasatul anbiya, yang diambil daripada pengertian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat-ayat hadis-hadis Nabi itulah hukum hakam yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan, tak ada jalan lain. Tak sedut mikir seorang lah. Tak nak mikir seorang. Agama tak boleh nak mikir, agama kena belajar. Sebab agama ni agama yang datang daripada Allah. Bukan agama ni bukan akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni Rasul, utusan Allah, utusan. Nabi bukan tuan punya agama. Nabi kita ni Rasul, Rasulullah. Mana apa Rasul? Utusan. Yang mana kita kata kok yang tukang bawa. Yang tukang bawa. Tukang bawa ni dia jom bawa je. Hak dibawa tu bukan hak tukang bawa punya. Jadi agama ni daripada Allah. Sebab itulah kalau dah kitab lah kata syarik. Syarik ni tuang agama, tuang hukum hakam, tuang syariat. Syarik tuang syariat, tuang hukum hakam ni. Terkadang dikata juga Rasulullah ni sebagai syarik, tuang agama. Tapi bukan syarik tuang agama yang sebenar. Syarik hakiki, tuan agama yang sebenar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, kita pun boleh juga kata Nabi kita lah syarik, tuan agama. Tuan agama hakiki sebenar ada. Kita letak je kepada Rasul kita syarik tuan agama sebab dia tukang bawa. Tapi syarik yang sebenar, tuan agama sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan agama yang sebenar. Jadi sekarang ni kita nak ikut agama. Kita nak ikut agama, tidak ada jalan lain melainkan kena belajar ilmu agama. Kena belajar, tak ada jalan lain. Sebab tu kalau mana-mana jalan sekalipun, mereka mengakui, mereka mengatakan mereka lah jalan agama, mereka lah yang turut agama, mereka lah yang junjung agama. Macam mana perjalanan? Adakah kembali kepada Al-Quran dan hadis, sumber agama, dengan bahu belajar ilmu-ilmu yang terkandung dalam Quran hadis yang ulama susun dalam kitab tauhid, fiqh, tasawufnya belajar ke tidak? Tidak. Maka itu bukan jalan agama yang sebenar.
Sebab agama bukan main mikir seorang, bukan. Nak reka seorang, bukan. Tambahan pula dalam bab pegangan. Kita nak mikir ke mana benda raib, benda yang dalam akidah masing-masing. Nak tiru siapa? Tak boleh. Nak di agama apa kata hati pula tak boleh juga. Hak zahirnya hak semayang. Hak semayang pun tak usah nak reka tirulah, takkan jadi sebagaimana sembahyang yang Nabi SAW sembahyang. Hak terkandung dalam kitab-kitab ulama yang diambil kaedah sembahyang tu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sembahyang hak zahir ni, kalau kita kata macam boleh tiru je, tak jadi. Hak zahir, hak nampak pun tidak ada jalan lain melainkan belajar sama telah dalam bab pegangan hati masing-masing, dalam bab tasawuf hati masing-masing. Mana jalan agama? Belajar. Untuk kita memahami manakah hukum hakam agama yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ni hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum hakam ni bawa kebaikan dan kebajikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Kemudian tanda orang beragama yang sebenar, 4 perkara. Di bawah terkandung dalam agama 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Jadi hak 4 perkara di atas ni lah yang terkandung di dalam Islam, iman dan ihsan. Tapi sebelum didatangkan komponen bahagian dalam agama 3, Islam, iman dan ihsan, pengarang terlebih dahulu datangkan tanda orang beragama yang sebenar. 4 perkara. Tapi keempat-empat perkara ni duduk di bawah 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Ada ketiga-tiga Islam, iman dan ihsan. Inilah orang beragama yang sebenar, bukan hanya dakwa mengaku sendiri-sendiri, bukan. Ni kita kira sendirilah. Kita ada dok keempat-empat perkara yang mana kita nak hidup atas jalan agama, barulah kita ni berjaya dunia dan akhirat. Agamalah yang bawa kejayaan kita dunia dan akhirat kita sendiri. Kita nak supaya keluarga kita ni keluarga yang beragama. Pastikan ada tak keempat-empat perkara ni. Kemudian kita nak luah laginya, nak menyampaikan agama kepada masyarakat. Kita bawa tak keempat-empat perkara ni. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Agamanya, tanda beragama sebenar, ada 4 perkara ni. Ada 4 perkara ni orang beragama yang sebenar. Kalau bab mengaku, bab dakwa, masing-masing mengaku belaka mereka lah beragama yang sebenar. Sebab agama ni benda molek, benda untuk berjaya dunia dan akhirat. Jadi masing-masing mengaku dakwa. Tengok ada tak keempat-empat perkara atas diri kita masing-masing. Jadi tanda beragama ada 4 perkara, 4 tandaan. 1. Tulis kata 1 tau. 1, 2, 3, 4 kita. Ke pertama, kedua. Baik, tulis nombor 1 tu. Jadi 1, i'tiqad yang betul. Di hadapan saya ni kitab Faridatul Fara'id, kitab asal Pati Faridah ni di mana di nombor-nombor apa semua. Asalnya kitab Faridatul Fara'id. Pertama, dia gitu. Pertama, sah i'tiqad. Tu tajuk dia. Pertama, sah i'tiqad. Pertama. Sini tulis 1, i'tiqad yang betul. Itu tanda agama yang pertama, pegangan yang betul, akidah yang sebenar. Tak ada dah ni yang pertama. Kalau yang pertama tak ada, naik nombor yang kedua ke, nombor yang 3 ke, nombor keempat ke, kalau ada sekalipun tak ada agama.
Sebab yang pertama ni dipanggil usul agama, dipanggil usuluddin. Yang pertama ni usuluddin. Yang kedua, ketiga, keempat dipanggil furu'uddin, cabang agama. Kalau cabang yang kedua, yang tiga, empat ni ada sekalipun, tapi kalau usuluddin tidak ada agama. Tidak ada agama. Tapi kalau yang pertama ni ada usuluddin, yang kedua, yang tiga, keempatnya tidak ada agama, tapi agama yang tidak sebenar. Agama yang ni kita kata agama yang rosak, bukan agama yang sebenar. Tapi ada agama lah. Nak sebenar kena ada keempat-empat. Kalau yang pertama saja adalah dia punya usul agama. Tapi kalau tak ada dia punya cabang-cabang agama tu, agama yang tidak sebenar. Tapi kalau tak ada yang pertama, tak ada agama terus. Dia tak ada usuluddin. Nak ada agama macam mana? Tak ada agama tu. Walaupun yang kedua, yang ketiga, yang keempat di bawah tu macam ada sekalipun di kita, tapi kalau tak ada yang pertama, tak ada agama terus. Tak ada usuluddin, tak ada agama. Yang pertamanya, i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar. Mana i'tiqad yang betul, mana i'tiqad yang sebenar, iaitu kejap di hati. Dalam kitab Faridatul Faraid, jazam di hati. Samalah, jazam ni kejap, putus di hati dengan ketuhanan, dengan sifat-sifat ketuhanan dan lain-lain, berkaitan dengan sifat-sifat kenabian, berkaitan dengan perkara-perkara yang kita dengar yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketuhanan ni, dengan sifat-sifat ketuhanan dan lain-lainnya, berkait dengan sifat kenabian, berkait dengan hak sam'iyat yang didengar daripada ceritaan Nabi, malaikat contohnya, qiyamah contohnya, barzah, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar. Ini termasuk dalam lain-lain. Kemudian di mahsyar pula ada asy-syafa'atul uzma, ada syafaat besar untuk kerakih kira bicara, hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada titian sirat, ada syurga, ada neraka. Ini termasuk dalam lain-lain. Mana kalau kita kata kejap di hati dengan ketuhanan dan lain-lain ni, mana kejap di hati dengan keenam-enam rukun iman. Dengan keenam-enam rukun iman. Kejap di hati dengan ketuhanan dan lain-lain, termasuk kenabian, termasuk malaikat. Sebab malaikat tu Nabi yang bawa, Nabi yang cerita. Benda gaib lah ke malaikat ni pun. Sama juga dengan selepas daripada kita mati, itu pun perkara gaib lah ke tu. Tapi kita kejap di hati, kita percaya sepenuhnya ada barzah, ada mahsyar. Ini semua perkara gaib. Tapi kita kejap di hati, kita percaya di hati akan perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketuhanan dan lain-lain ini yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah. Pegangan yang dipegangi oleh ahli sunnah, pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah dan perhimpunan para sahabat radhiyallahu anhum. Manapa i'tikad yang betul, i'tikad sebenar, i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Diringkaskan sekarang ni ASWJ. Ada ASWJ, ahli sunnah wal jamaah. Glamour kadang-kadang, glamour. I'tikad ahli sunnah wal jamaah, i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Glamour nama, isi kandungan, isi kandungan. Untuk memastikan bahawa hak kita duk kata i'tikad ahli sunnah wal jamaah, mana pegangan yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak berpegang dengan i'tikad akidah ahli sunnah wal jamaah ni kena balik kepada
ilmu. Sebab i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah ni termasuk dalam perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkaitan dengan i'tikad ni, ini dalaman masing-masing. Bab iman ni kepercayaan hati masing-masing. Iman ni tak boleh nak fikir-fikir. Kena fikir-fikir iman ni. Nak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengesahkan keenam rukun iman, belajar. Tu jalan dia, bukan berfikir. Yang kita boleh berfikirnya apabila kita belajar dah, sah dah keenam rukun iman, jelas kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita fikir macam mana nak memantapkan. Nak memantapkan, pergi pada nombor 2, nombor 3, nombor 4 di bawah tu untuk memantapkan, mengkejapkan, menebalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 di bawah tu. Boleh fikir macam mana untuk memantapkan pegangan, untuk memastikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak ada jalan lain melainkan belajar. Belajar kitab mana ni untuk memastikan kita i'tikad yang sebenar, sah ke-6 rukun iman. Belajar kitab tauhid, kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 ni disusun oleh ulama-ulama muktabar yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susunan disusun oleh ulama-ulama muktabar. Kemudian tetapi isi kandungan i'tikad yang terkandung dalam kaedah sifat 20, itulah i'tikad akidah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Nabi tak ajar pun wujud kidam bakar. Siapa kata Nabi tak ajar wujud kidam bakar? Nabi tak ajar Tuhan ada. Hatta mula-mula Nabi ajarnya ada Tuhan. Ke Nabi tak ajar? Dahlah susun wujud kidam bakar. Susun tu lah susun untuk memudahkan kita. Nabi tak ajar ke? Allah Ta'ala ni sedia tidak ada permulaan. Nabi tak ajar. Nabi ajar Allah Ta'ala Tuhan yang baru. Cuma kaedah susunan untuk ulama tolong susun untuk kita. Tapi isi kandungan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah agama kita. Agama tak boleh nak reka agama. Jadi Tuhan lah jawapan dia. Reka agama, ubah agama Tuhan. Sebab agama ni milik Tuhan. Kita pergi reka agama yang baru, Tuhan lah kitanya. Sebab yang berhak menetapkan hukum hakam Allah. Kita pun menetapkan hukum hakam yang lain, kita Tuhan. Kita ubah hukum hakam Allah Ta'ala, kita Tuhan. Yang lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Quran menyatakan bahawa ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Puak Yahudi Nasara ni menjadikan pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mana ada Yahudi Nasara sembah padri, sembah pendeta, ringmatu sembah Allah. Tapi bila padri pendeta ubah hukum, mereka turut, mana mereka beranggapan padri pendeta itulah Tuhan. Sebab boleh menetapkan hukum hakam baru, boleh mengubah hukum hakam Tuhan. Jadi kalaulah kaedah sebab 20 ni rekaan ulama yang bukan Nabi bawa, maknanya tu Tuhan baru. Ulama tidak boleh reka agama. Ulama cuma boleh susun kaedah untuk memudahkan kita orang kemudian memahami agama hak sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila agama berkembang, kurun yang 3 ke 4, yang mana kebanyakan yang masuk Islam bukan lagi di kalangan orang Arab, di kalangan orang ajam, orang yang bukan Arab, yang tidak memahami ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat hadis itu bahasa Arab. Yang masuk Islam kemudian bila agama berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah, jadi orang yang masuk Islam ni macam kita lah, tapi kita tak lagi masa tu. Tapi orang yang macam kita, yang kalau baca Al-Quran pun dengar saja je, kalau baca hadis Nabi pun dengar saja. Sebab apa? Bukan bahasa kita. Orang ajam dia panggil, bukan orang Arab.
Jadi macam mana orang ajar nak memahami agama ni? Sebab nak direct pada Quran hadis bukan bahasa sendiri. Maka ulama pun menyusun kaedah-kaedah untuk memudahkan orang kemudian memahami agama yang terkandung dalam Quran dan hadis. Bukan reka agama, bukan. Kaedah sahaja. Dia boleh dikatakan kebanyakan ilmu agama yang ada di kita sekarang ni semuanya kaedah yang direka oleh ulama. Semua sama je. Ni tauhid kaedah sifat 20. Kaedah disusun oleh ulama. Kalau kita ngaji fiqh sama ke? Nabi tak ada ajar kitabut taharah, kitabus salah. Ada Nabi ajar kita? Kitabus siam, kitabuz zakah, kitabul haji. Ada? Nabi tak ada kaedah gitu. Tapi ulama yang susun. Taharah dululah. Sebab apa? At-tahur miftahus salah. Miftahus salah at-tahur. Anak kunci solat adalah suci, bersuci itu. Anak kunci solat. Maka ulama pun masuk taharah dululah tajuk yang pertama. Sebab anak kunci kepada solat taharah. Maka ulama pun bubuh taharah depan. Ada tajuk bab wudu, ada tajuk bab. Tajuk-tajuk tu pun ulama yang susun. Nabi tak ada ajar gitu. Tapi isi kandungan hukum hakam wudu Nabi. Isi kandungan hukum hakam tayamum daripada Nabi. Isi kandungan bab najis tu daripada Nabi. Tak boleh nak reka tu. Tapi kaedah tu ulama yang susun. Kita pergi pada kitab tasawuf sama juga. Dia ada tajuk suku-suku. Ini tajuk taubah. Ini tajuk khauf, takut akan Allah. Ini tajuk sabar. Ini tajuk syukur. Ulama yang susun. Tapi taubah tu adalah perintah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma susunan kaedah tu ulama. Semua sama je. Susunan dalam kitab-kitab tafsir ulama. Susunan dalam kitab-kitab hadis ulama. Ulama yang susun. Kita buka kitab hadis, dia ada babul taubah, babul ikhlas, babul sabri dalam kitab-kitab hadis. Nabi tak ada susun gitu. Ulama yang susun. Hak jelas nyata laginya, hak ulama yang susun rekanya, hak hukum hakam tajwidnya. Hak kita duk ngaji hukum hakam tajwid itu. Hukum nun mati, hukum mim mati, ada izharnya, ada ikhfa'nya, ada idghamnya, ada iqlabnya. Izhar. Hadis mana ayat izhar? Ada? Ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum nun mati ada 5. Ada? Ada tak Nabi ayat kita? Tak ada. Mak-mak apa semua tu ada Nabi ayat? Tak ada. Lepas tu inilah ulama reka nama. Ulama reka nama sebab apa? Sebab Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diwarisi oleh sahabat-sahabat baca, tabi'in baca, tempat ni sahabat baca gini, Nabi baca gini. Tempat ni Nabi baca gini. Maka untuk memudah orang kemudian bubuh nama. Ni izhar, ini ikhfa, ini idgham. Bubuh nama ni ulama yang bubuh. Tak adalah hadis-hadisnya pembahagian seumpama tu. Mana nama hukum hakam tu ulama yang reka. Tapi bacaan tu bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hak ulama tolong susung hukum hakam tajwid pun kita tak mengaji. Tak mengaji kita ni. Hak mudah dah tu. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Ulama susun comedah pun kita tak mengaji. Bahkan sekarang ni bukan tak mengaji saja. Kalau kita tengok dalam rakaman-rakaman tu memperolok-olok, mempermain-main, mentertawa-tawakan kaedah sifat 20. Kaedah yang menyusahkan, kaedah yang menyebabkan orang kita ni jadi tak erti pegangan. Kenapa? Kerana kaedah sifat 20 lah yang menyusahkan orang. Kalau kita biasa buka rakaman, ada seumpama ni. Orang agama.
Tuhan ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas bawang kalau Tuhan jadi tak ada. Dia menganyi. Dia emai. Ini kaedah 1000 tahun lebih dah. Yang diterima pakai oleh ulama-ulama muktabar selama 1000 tahun lebih seluruh pelosok dunia. Tiba-tiba mereka mengatakan kerana kaedah sifat 20 ni lah yang menyebabkan orang di Malaysia kita ni tidak memahami akidah. Jadi sebalik, sebenarnya kita jadi tak faham akidah kerana kita tidak mendalami ilmu kaedah sifat 20. Atau jadi tak reti pegangan. Kalau ada pun kaedah sifat 20 hanya hafaz sahaja. Hafaz. Bolehlah susun daripada wujud, kidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Tahulah terjemahan. Qudrat, Tuhan kuasa. Iradat, Tuhan ada sifat kehendak. Ilmu, Tuhan ada sifat mengetahui. Kat tu je. Lepas tu kuasa Tuhan setakat mana kuasa Tuhan? Abang panggil apa? Ruang lingkup. Orang panggil? Ruang lingkup kekuasaan Tuhan tu setakat mana? Tuhan ada sifat iradah, kehendak. Kehendak Tuhan ni setakat mana? Ruang lingkup dia. Kalau kita mengaji kaedah, dia panggil ta'alluq dia. Fungsi kuasa Tuhan. Ta'alluq, fungsi kuasa, fungsi kehendak iradat tu. Setakat mana? Ruang lingkup dia setakat mana? Kekuasaan Tuhan tu setakat mana? Kekuasaan Tuhan, Tuhan buat hak besar-besar, langit Tuhan buat, bumi Tuhan buat, manusia Tuhan jadikan. Memang itu kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kitalah pula yang mainkan peranan. Kitalah yang pula yang mengadakan. Kitalah pula yang menjadikan. Kitalah pula yang memberi bekah. Itu panggil faham ilmu akidah. Tak faham. Sebab apa? Ruang lingkup kekuasaan Allah hanya setakat separuh jalan sahaja. Lepas daripada tu tak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan kita mutlak. Mana apa ni? Orang ni tak memahami sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, hanya hafaz sahaja. Bila tidak memahami ruang lingkup kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana kudrah kekuasaan kudrah kekuasaan Allah taala ni meliputi sekalian perkara. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, walaupun sebesar zarah, melainkan kesemuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini berpanggil ma'rifatullah, mengenal Allah yang bersifat dengan kudrah. Kesemuanya datang dari kekuasaan Allah. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali walaupun hanya sebesar zarah. Batulah kata Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, jikalau berhimpun sekalian malaikat, berhimpun sekalian syaitan, berhimpun sekalian manusia, berhimpun sekalian jin, berhimpun sekalian ni bekerjasama hanya untuk menggerakkan satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah. Sebab apa? Sekalian makhluk Allah lemah belaka, termasuk malaikat sendiri makhluk lemah. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian kudrah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tak ada lepas tu. Jadi tak ada jadi, memang gitu segala-galanya. Selama kening tak ada selama kening lah. Sekarang ni pun kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata dah selama kening, tak ada selama kening. Sekarang ke, akan datang ke, selama-lamanya yang berlaku adalah perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nak kemas ini tak ada jalan lain, kena mengaji kaedah sifat 20.
Belajar, bukan menghafaz. Kemudian pula ilmu tauhid, ilmu akidah ni usuluddin. Tapak agama, tapak ni kena tu molek nak belajar. Kena cari guru yang benar-benar mursyid dalam bab ilmu usuluddin ni. Salah sini tak ada agama. Salah sini tak ada agama. Ini pegangan i'tikad kita. Pemahamannya kaedah sifat 20. Kita berpegang Allah yang bersifat kudrat, kejap di hati kita. Kita berpegang Allah yang bersifat kudrat, yang mengadakan segala-gala perkara. Segala-gala, sekalian. Pegangan kita. Ni, kejap di hati, pegangan kita. I'tikad. I'tikad ni asalnya dipanggil simpulan. Aqaidul iman. Dipanggil simpulan iman. Mana apa simpulan? Mana kepercayaan ni kita sipu, ikat, mati, tinggal seorang pun tak lucu dah. Itu panggil i'tikad. Simpulan. Sipu, ikat, mati. Kejap di hati kita ni. Itu i'tikad. Kita sipu kejap di hatinya. Segala-gala tu datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dah ingat setarang di hati kita, ingat makhluk semacam. Bak ingat, bak lain. Dan kejap di hati mestilah ingat. Kalau tak ingat tu, tak kejap lah tu. Ni salah medan kau panggil. I'tikad, pegangan hanya mengaku putu di hati, itu sahaja. Ingatan di hati tak berkait dengan pegangan. Ingatan di hati berkait dengan kekuatan dalaman kita. Nak datang kekuatan dalaman, kena ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 bawah tu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 bawah tu sempurna. Kejap, kemah. Mana pegang kejap dah. Kau mantap, kau tebal, kau kuat, barulah akan timbul syuhud, ingatan di hati kita. Itu bab lain. Itu bukan cerita bab i'tikad. Dah sedut tebeng-tebeng lah. Ni Allah ni Allah tak payah. Sebab apa? Sebab kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya. Setiap saat kita hidup sekarang, Allah yang buat. Bukan udara yang buat. Setiap saat kita terang sekarang nampak ni, Allah yang buat. Bukan biji mata, bukan cermin mata, bukan cahaya lampu yang buat. Kesemuanya perbuatan Allah. Kesemuanya perbuatan Allah. Berfungsi organ-organ dalam tubuh kita ni, semuanya perbuatan Allah. Lepas tu nak tarik ingat ke mana? Tebang kita buat, putus mana-mana orang kayak gini, pada orang. Orang sambung di akal kita duk tebang, nak teruk, nak fikir. Putus mana-mana, jadi ising, tak ada obat. Dan macam mana kita nak menghadirkan, nak menyerlahkan ingatan di hati? Lepas tu pergi pada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Mari daripada amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Lepas tu bukan cerita bab pegangan. Di tempat kita ada bawakan, berpegang pasti ingat. Tidak ingat, tidak berpegang. Tidak berpegang, kafir. Tak ingat Allah menjadikan, kafir dibubuk Allah, habis. Ajar ilmu tauhid, ini punah ganda. Sebab apa? Guru yang tidak berguru. Sebab dalam kitab tauhid, termasuk dalam kitab Fatih Faridah, tidak ada pun satu perkataan yang berkait dengan ingatan. Tidak ada. Yang ada hanya i'tikad, berpegang. Itu saja. Tapi dia punya surahan tanpa huraian, tanpa berguru, dah berpegang, mesti ingat. Tak ingat tak pegang tu, itu surahan karut. Ingatan medan lain. Ingatan ni berkait dengan kekuatan dalam masing-masing. Ini cerita bab pegangan. Kemudian percakapan di mulut, itu hanya percakapan sandar kepada asbab zahir. Itu tak ada salah tu. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, pasang kipas jadi sejuk, hilanglah panas kitanya, pasang aircon jadi sejuk, olah sedap duduk. Walhal yang mengenyangkan Allah yang buat, bukan nasi. Yang menghilangkan dahaga Allah buat, bukan air. Yang jadi sejuk kita ni perbuatan Allah, bukan perbuatan kipas, bukan perbuatan aircon. Makhluk tak boleh bekas. Dasar ni cakap nasi, air, kipas, aircon, itu panggil percakapan sandar kepada asbab zahir. Itu
Itu saja. Tak ada salah tu. Bab pegangan tu tak ada. Keesaan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekah sama sekali, wa imam makhluk tu malaikah sekalipun. Makhluk tak bekah sama sekali. Segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu kudrah. Itu pengertian huraian sifat kudrah yang menjadi asas kepada kita, bukan kudrah iradah ilmu saja. Kemudian segala-gala Tuhan buat ni, Tuhan buat dengan lupa lala gitu. Dah Tuhan buat sebagaimana Tuhan kehendak pada azal. Pergi pula pada sifat iradah. Segala-gala Tuhan buat. Lepas tu buat tu macam mana? Ada tak Tuhan buat ni secara ikut je macam kita. Kita kadang-kadang kita buat gapa-gapa ada perancangan, ada dia punya pelan. Tapi dah mari pening, dah mari letih, dah mari apa faedah, buat ikut dang gitu. Apa panggil buat gitu. Tuhan buat seumpama tu. Dah Tuhan menjadikan segala perkara sebagaimana yang Tuhan kehendak pada azal. Tuhan letak pada azal, Tuhan putus pada azal. Pergi kepada ruang lingkup sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah sifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Pergi pada iradah pula. Ini susunan ulama ni sebab 20. Allah yang menentukan segala-gala ni, muafakat pula selaras dengan pengetahuan Allah yang bersifat dengan ilmu. Pergi pula pada sifat yang ke-9, kaedah sifat 20 nya sifat ilmu. Bila Allah sifat iradat telah menentukan segala-gala selaras dengan ilmu, pastilah mustahil sama sekali ketentuan Allah berubah. Apabila ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah ni mengetahui segala-gala, berarti Tuhan telah menentukan segala-gala. Tuhan menentukan segala-gala. Apabila ilmu Allah ni mengetahui sedia kala, Tuhan menentu pun sedia kala. Ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Allah mengetahui segala-gala, maka iradat pun menentu segala-gala. Ilmu mengetahui segala-gala sedia kala, iradat menentu pun sedia kala. Sebab dia join dua ni, antara iradah dengan ilmu. Maka keluarlah Allah bisbab iradah telah menentukan segala-gala kepada azal, telah menentukan segala-gala. Tidak ada yang tergantung dan tidak ada yang berubah. Siapa kalau berubah? Di mana duduknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita hak di ilmu mubram tu, hak putus. Hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz atau kena ngaji pula tu. Dan kitab Fatih Faridah ni tidak ada huraian menceritakan berkaitan dengan catatan malaikah yang tercatat, yang tersurat, yang tertulis, yang termaktub di Lauh Mahfuz. Hal itu yang dikatakan ketentuan yang tercatat, yang dicatat oleh malaikat, yang tertulis, yang ditulis oleh malaikat. Ada. Maka hak ketentuan yang tercatat, yang tertulis, yang dicatat oleh malaikat, yang ditulis oleh malaikat, itu bukan hak di ilmu Tuhan azali no. Asal ni sebut hak ruang lingkup iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan Lauh Mahfuz, Allah jadikan malaikat, Allah jadikan qalam, Allah perintah malaikat catat apa yang akan berlaku hanya sampai setakat kiamat. Di ilmu Tuhan, di iradah azali tu, Tuhan mengetahui segala-gala perkara bukan setakat kiamat, dan Tuhan menentukan segala-gala perkara bukan setakat kiamat, tapi di catatan malaikat di Lauh Mahfuz, Allah perintah malaikat catat hanya sampai setakat kiamat. Di catatan malaikat ni ada Allah perintah catat dalam keadaan mubram, putus satu jalan. Ada yang Allah Taala perintah malaikat catat dalam keadaan muallaq, dalam keadaan tergantung dua jalan. Tergantung dua jalan hanya di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Di ilmu Tuhan tak ada tergantung. Kalau di ilmu Tuhan tergantung, jadi ilmu Tuhan macam ilmu kita juga dah. Kita buat keputusan, kita mesyuarat, kita buat keputusan.
Kita buat keputusan berpandu kepada ilmu lah. Kalau kita pengetahuan kita buat keputusan. Tetap. Ni kita sebulak suara, kita putus seumpama ni. Putus. Patut ni macam mana? Nak keputusan macam mana? Beginilah ni kita tengok dululah. Kita letak dua jalan. Dua jalan. Dua pelang A, pelang B, begitu dah. Ni ada dua pelang. Jalan dekat mana? Tengok. Kalau pelang A tak jadi, kita ikut pelang B pula. Sebab apa dia gantung kita? Sebab ilmu kita. Ramai dah mesyuarat ni. Jahil belaka ni. Ilmu yang terhad. Sebab tu ada hak keputusan mesyuarat putus. Ada keputusan mesyuarat ni dua pelang. A dengan B. Tengok jalan macam mana. Sebab ilmu. Hak keputusan yang muktamad sebulak suara, jalan separuh jalan tak jadi kerja. Mesyuarat semula ubah balik hak keputusan hak muktamad sebulak suara tadi. Kenapa ubah balik? Sebab tak kena. Sebab apa dah kena hari tu keputusan dah? Ilmu kita bermasalah. Jadi kalau ketetapan Allah pun ada pelang A, pelang B, kalau ketetapan Allah pun ada yang berubah, ilmu Allah macam ilmu kita. Ni kena halusin molek ni. Ni kaedah sifat 20. Jadi tergantung catatan di Lauh Mahfuz, hanya tergantung pada catatan. Apa yang akan berlaku antara dua jalan tu sebagaimana hak di azali. Makna hakikinya tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Allah telah menentukan segala-gala muafakat dengan ilmu. Kena mati situ. Ini panggil ilmu mengenal Tuhan. Biar kita kenal Tuhan. Kenal diri kita ni macam mana. Ini pegangan dia panggil. Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak faham sini dia akan jadi ni. Tuhan nak ubah dia ubah nah. Tuhan kuasa kan. Tuhan kuasa. Apa salah Tuhan nak ubah? Dah Tuhan kuasa. Memang Tuhan telah menetapkan. Tapi dah Tuhan kuasa, Tuhan nak ubah, Tuhan ubah. Berubah ketentuan Allah itu bukan perkara yang harus, itu perkara yang mustahil. Sebab duduk di mana sifat ilmu Allah kalau Allah berubah ketentuan? Dah Tuhan kuasa Tuhan, kudrah Tuhan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Ni kaedah sebab tu dia kahura. Termasuk dalam kitab Fatih Faridah kita ni. Kudrah iradah Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Berubah ketentuan bawa kepada cacat sifat ilmu Tuhan, itu mustahil sama sekali. Maka Tuhan kuasa, kekuasaan Tuhan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Ini pagi kita kena ngaji satu-satu. Sebab tu kaedah sifat 20 tu, 20 sifat tu wajib kita belajar secara tafsil, secara perinci, mengetahui secara tafsir terperinci dan berpegang secara tafsir terperinci sekurang-kurang 20 sifat. Ini kaedah dia, kaedah sifat 20. Tapi kalau orang mempermain-main kaedah sifat 20, walaupun orang agama sekalipun, pergi pada persoalan ketentuan dan perbuatan Allah, ini kadang-kadang pegangan-pegangan yang terpesong. Ini kita boleh tengok dalam rakaman-rakaman. Memang di kalangan orang agama tergolong di kalangan mereka yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Siapa di persoalan kudrah, iradah, ilmu ni dia tak faham. Sebab dia tak ngaji kaedah sifat 20. Akhirnya kita ada pilihan secara mutlak. Akhirnya perbuatan kita berbekas dengan sendiri. Disiplin alam yang mengatur. Orang agama cakap seumpama tu. Disiplin alam yang mengatur. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan apa yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui ilmu. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Mana fungsi iradat Allah? Mengetahui, itu ilmu. Iradatnya duduk di mana? Fungsi sifat iradatnya duduk di mana? Allah mengetahui, itu sifat ilmu. Iradatnya mana? Jadi apabila tak mengaji kaedah sifat 20, dia tidak akan memahami akidah Quran. Sebab dalam kaedah sifat 20 itulah akidah isi kandung Quran.
Sebab apa ulama menetapkan iradah, telah menetapkan segala-gala. Sebab Quran terang-terang, nyata-nyata. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala apabila telah menghendaki oleh Allah. Arada tu fi'il madhi. Telah menghendaki oleh Allah, mengisyaratkan kepada takluk tanzih qadim bagi iradah, mana Allah telah menentukan segala-gala pada asal. Sebab Allah telah menentukan. Iza arada syai'an, bila Allah menentukan, memutuskan, menghendaki satu-satu perkara, Allah menentu, bukan Allah mengetahui. Innama amru iza arada, bila menghendaki oleh Allah, bila menentu oleh Allah, arada, iradah. Tapi apa yang Tuhan tentu, apa yang Tuhan kehendak, selaras dengan ilmu bagi pada ilmu. Tapi iza arada, fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan perkara yang ia yurid, ia kehendak. Bukan yang ia mengetahui, yang ia kehendak. Tapi apa yang ia kehendak, pastilah ia mengetahui. Bagi pada mengetahui. Tapi yang Tuhan buat adalah apa yang Tuhan kehendak, bagi pada iradah. Tiba-tiba ada orang agama, Tuhan tidak menentukan, Tuhan tidak menetapkan, Tuhan tidak memutuskan, menafikan iradah. Tuhan hanya mengetahui. Terpesong akidah Quran. Kenapa? Kerana tolak kaedah sifat 20. Kemudian persoalan ikhtiar dan usaha, tu kena kemahlah pula. Sebab kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib isbatkan, letakkan di akidah kitanya, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita duduk di bawah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita makhluk Allah yang lemah, pastilah pilihan kita duduk di bawah kudrah dan iradah Allah. Pastilah perbuatan kita duduk di bawah kudrah dan iradah Allah. Sebab kita makhluk Allah yang lemah. Jadi kalau gitu tak ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya memang tak ada. Tapi kok mana pun wajib kita isbatkan, letak kita ada pilihan dan kita ada perbuatan yang terikat dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang terkandung dalam kaedah sifat 20. Yang mana akidah ni akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak berpegang dengan i'tiqad yang sebenar ni, kembali kepada ilmu Quran, ilmu hadis. Hak terkandung dalam kaedah sifat 20. Ini hak pertama. Nak tanda orang yang beragama, kena ada hak ni. Tak ada ni, tak ada agama. Siapa peringkat tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan iradah, kehendak, ketetapan, keputusan daripada Allah, itu menafikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan sifat Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beranggapan dialah hak cerdik pandai, dialah yang menentu, dialah yang mengatur, dialah yang menyusun, dialah yang menetapkan secara mutlak, secara tidak terikat pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tuhanlah balas tu. Sebab kerjaan menyusun, menetap memang kerjaan Tuhan. Tak kaya sendiri Tuhan. Sebab apa? Dia tidak mengenal diri dia. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah hanya menyusun, menetap, mengatur perjalanan apa? Cakrawala tu. Berjalan comel tu sebab apa tu? Susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekatu je susunan Allah. Dah. Susunan Tuhan, segala-gala dibuat, semuanya terikat, duduk di bawah susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Tuhan. Makhluk yang lemah, tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar habuk sekalipun.
Ini hak hakiki sebenar-benarnya. Tapi oleh kerana Al-Quran ni bubuh kita juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kita yang sembah. Jadi ayat Quran sama pada kita. Sebab tu ahli sunnah berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini contoh untuk memahami akidah di sunnah wal jamaah, untuk mengesahkan rukun iman yang keenam ni, balik kepada kaedah sifat 20. Balik pada kaedah sifat 20. Tiba-tiba dia kata kerana kaedah sifat 20 lah menyebabkan orang Malaysia ni tak erti pegangan. Ada satu orang ni orang agama juga lah. Dia kata, kalau saya cakap ni jangan duk saya bawa keluar, dia kata. Memang marah dia orang, tapi dah rakam, maka saya bawa keluar lah. Dia kata Malaysia kita ni, wa imam mufti ke, wa imam ngaji pondok ke, wa imam ngaji sekolah agama ke, yang jadi akidah tak betul kerana ngaji sifat 20 lah, dia kata. Ya begitu no. Habis di Malaysia. Mufti ke, orang ngaji pondok ke, orang ngaji sekolah agama ke, sebab apa jadi akidah tu tak betul? Kerana dia ambil kaedah sifat 20. Itu jenayah dalam akidah, dia kata sifat 20 ni. Berani. Di antara hak marahkan sangat kaedah sifat 20 ni, dah kita mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith kan. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Bila makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Itu marah sangat. Allah tidak bertempat, Allah duduk atas arasy. Tak bertempat apa dia kata? Itu dia marah. Berpegang Allah tak bertempat, akidah yang salah, berpunca dari sifat 20. Ini apa tu? Tuhan duduk atas arasy. Duduk pesen mana? Duduk pesen Tuhan lah, bukan duduk pesen kita atas kursi. Apabila berpegang Allah tidak bertempat, itulah hak dimarah-marah sangat. Quran sebut Allah duduk atas arasy. Dia kata Quran sebut. Nak tahu apa yang Quran sebut, balik pada kaedah sifat 20. Kita faham hak mana Quran sebut yang sebenar. Memang Quran kata istawa 'alal arsy, summa istawa 'alal arsy. Tiap-tiap pagi Jumaat itulah dalam surah sejadah tu kan. Summa istawa 'alal arsy. Kemudian istiwa Allah atas arasy. Istiwa ni balik pada pengajian mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ulama salaf huraiannya macam mana, ulama khalaf huraiannya macam mana. Ulama terdahulu istiwa serah pada Allah. Apa makna? Serah kepada Allah. Sebab istiwa bahasa Arab dia ada belas makna. Di antara makna istawa dan istaqarra. Istaqarra ni tetap punggung atas kursi ni istaqarra ni. Tetap. Itu di antara makna istawa. Tapi bukan itu saja makna istawa. Duduk ni bukan makna ni saja. Ada belah makna. Apa makna sebenar? Serah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk hura-hura. Itu ulama terdahulu. Tuhan duduk atas arah. Itu benar. Itu dia antara sebab dimarah kaedah sifat 20. Sebab tidak berpegang Tuhan duduk atas arasy. Pegangan kitanya simple sahaja. Berkaitan dengan Allah Ta'ala ni, sebagaimana Allah sebelum Allah jadikan apa-apa, begitulah Allah selama-lamanya. Allah tidak terubah, Allah tidak terkesan, Allah tidak ambil sebarang manfaat faedah daripada makhluk yang Allah jadikan. Sebelum Allah jadikan apa-apa, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis sahih Bukhari. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Faham tak? Sebab yang qadim hanya Allah. Sebelum Allah jadikan apa-apa, ada tak yang lain daripada Allah? Tidak ada. Yang qadim hanyalah Allah. Sebagaimana Allah ketika tu, begitulah Allah selama-lamanya. Ketika tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah, adakah Allah bertempat? Bertempat ada Allah. Macam mana nak bertempat? Kalau bertempat, kena ada satu benda lain yang qadim. Apa qadimnya? Tempat. Tapi yang qadim hanya Allah. Tidak ada tempat, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah.
maka pasti Allah tidak bertempat. Maka begitulah Allah selama-lamanya. Allah tidak terubah, Allah tidak terkesan dengan makhluk yang Allah jadikan. Itu dia. Patut ayat summastawa 'alal arsy itu, Tuhan istiwa atas arah, serah makna kepada Allah. Jangan duk pandai-pandai nak hurah. Itu jalanan ulama salaf, ulama terdahulu. Ulama kemudian summastawa 'alal arsy dengan makna arash di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Arash di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ni Rabbil alamin. Allah Rabbil alamin. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menyusun alam. Alam ni termasuk arash. Duduk di bawah aras sendiri adalah marbuk bagi Allah, yang diatur, yang disusun oleh Allah. Bukan Allah duduk atas aras tu. Sebab Allah ni Rabbil alamin. Sebab tu dalam hadis sahih doa, Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Tuhan ni Rabb bagi arah yang agung. Rabb Tuhan yang mengatur aras, bukan Tuhan duduk atas aras. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Itu dalam hadis. Tepat dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ni langit, bumi, arah, termasuk dalam alamin. Tuhan Rabb bagi alam. Bukan Tuhan bertempat atas alam, bukan. Ini akidah kita. Kejap kita jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kaedah sifat 20. Ni dia inti kat kaedah sifat 20 ni. Dia nak jadi Tuhan ni duduk atas aras. Macam-macam dah dia punya huraian. Ni hurah gini, ni hurah gini. Oleh kerana arash makhluk Allah yang paling besar. Arash dengan bumi ni, arash ni umpama satu padang yang luas, bumi ni umpama cicing sebetul. Tak nampaklah buminya perbandingan. Oleh kerana arash ni besar, maka sesuailah diorang duduk atas arah. Sebab arah ni besar, maknanya Tuhan balas besar juga. Ada dah. Jadi gitu. Nak duduk bumi tak padang, kecil. Maka yang sesuai Allah nak duduknya arah. Sebab arah lah makhluk Allah yang paling besar. Jadi faham macam Allah besar retek lah. Kalau bumi jadi sepik tak muat. Ni semua karut-karut belaka ni. Tapi bukan keluar daripada orang-orang jahil. Ni keluar daripada orang-orang yang berlatar belakang agama juga. Tapi termasuk golongan yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Itu bab ayat mutasyabihah, dia panggil ayat yang makna tu tak apa jelas. Sama juga pergi pada persoalan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6 pun sama. Golongan yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20 ni lah yang terkadang keliru berkaitan dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di rukun iman yang ke-6. Sebab banyaknya terkeluar pegangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dalam Qamus Marbawi mengatakan ada 20 pecahan. Dalam Qamus Marbawi, Qamus Arab Melayu tu kan, di dalam tu dalam Qamus mengatakan bahawa Mu'tazilah ni ada 20 pecahan. Jadi kebanyakan pecahan ni mari daripada persoalan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi kita nak buat apa yang sebenar, kena pasti pegangan kita pegangan yang sebenar, pegangan yang betul, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tanda agama yang pertama. Untuk memastikan sah ke-6 rukun iman. Habis. Kemudian yang kedua, tiga, keempat itulah yang akan menyempurnakan hak yang pertama. Tapi kok mana pun yang pertama adalah usuluddin, tapak agama kena sempurna terlebih dahulu. Barulah ada yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Ada keempat-empat ni orang yang beragama yang sebenar. Dua, menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Wallahu a'lam.